Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur ya Allah Ta'ala izin lagi teman kita ya untuk perkongsian ilmu ya dalam bab tajwid Al-Quran insya-Allah. Jadi untuk musim ini selalunya kita buat dalam grup Quran Bestari ya. Jadi untuk maklumat kawan-kawan di Quran Bestari, bersama kita hari ini adalah daripada Talaki Junior grup Talaki Junior. Sebahagian besarnya adalah pelajar-pelajar universiti dan lepasan universiti lah. Ya, di tengah belajar lagi. Dan mereka ni berminat dengan Al-Quran. Ya, muda-muda lagi kalau kita tengok. Baguslah tu ya, insya-Allah. Baik, kita punya siri kali ini ya, untuk musim yang ini, kita akan gunakan kitab ya, perbahasan ilmu tajwid ya, menurut riwayat Hafs an Asim. Ini cetakan yang terbaru. Ya, dia ada sebelum ni mungkin sebahagian daripada Quran Bestari punya grup ada ya yang kita yang cetakan lama. Itu juga boleh pakai. Sama aja isi kandungan dia ya. Jadi tak ada masalah. Dan insya-Allah ya kita cuba dapat kita khatamkan kitab ni ya mungkin dalam tahun ini ke. Insya-Allah saya akan cuba buat setiap minggu. Jadi insya-Allah ya. Kita pelawalah siapa-siapa yang agak berminat untuk ikut serta, silakan, tak ada masalah ya. Ikut saja bulan ni. Baik. Untuk malam ini kita di bab yang kedua. Ya. Bab yang kedua kalau ikut kitab ni dia muka surat 58 tu. Jadi yang tidak memiliki kitab ni tak usah risau. Setiap kali kita adakan kelas tajwid ni, saya akan bekalkan nota bersama dengan sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum kita mulakan kelas, saya akan bekalkan nota. Jadi nota ni tak jauh bezanya dari apa yang ada dalam kitab tu jugalah. Jadi boleh sebagai rujukan ya. Baik. Untuk bab yang kedua, dia membahaskan tentang hukum nun mati dan tanwin. Baik, terdapat 6 hukum bagi nun sakinah dan tanwin apabila bertemu huruf-huruf abjad dalam Al-Quran. Jadi bila kita belajar tajwid, ini antara hukum yang banyak dalam bacaan kita iaitu yang melibatkan nun sakinah atau nun mati serta tanwin. Bila membahaskan bab nun mati dan tanwin, ini dua hukum yang sama cuma tanda sahaja berbeza. Nun mati apabila nun bertanda sukun itulah yang tanda mati tu Sakinah tanwin ni pula adalah huruf yang berbaris dua tu. Itu tanwin Baik. Kalau tengok situ dia kata pengertian nun sakinah dan tanwin. Iaitu nun ialah nun sukun yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai nun mati. Maksud dia tidak berbaris ni bukan tak ada tanda langsung Di atas nun tu masih ada tanda sukun. Kemudian satu lagi nun yang tidak membawa baris. Dia dalam dua keadaan Nun mati ni ada dua keadaan. Satu dia ada tanda sukun, satu dia tidak berbaris langsung, kosong saja. Itu Nun sakinah adalah suara yang keluar dari pangkal hidung ataupun khosium. Khosium ni makna mahras
dan ia akan mengeluarkan suara dengung atau sifat gunah sebagai satu ciri yang mesti ada pada nun sakinah. Baik. Ini bermaksud bila kita membaca Al-Quran, bila disebut tentang nun sakinah pada kalimat-kalimat tertentu tu, maka adalah suara dengung. Dengung ni ada pelbagai jenis ya. Ada yang dengung yang secara jelas sahaja, ada dengung yang sempurna, ada dengung yang disembunyi dan ada dengung yang samar-samar. Jadi mana pun bila kita belajar tajwid ya, tak boleh tidak kena bertalaki jugalah untuk mendapatkan bacaan yang sempurna ya, sekurang-kurangnya. Baik. Bagi memudahkan kita faham ni ya, kita rujuk pada nota yang saya bekalkan tu. Dan dia punya apa ni ya, di dalam kitab ni boleh baca sendiri, tak banyak pun dia punya maklumatnya. Ringkas saja. Dalam nota tu lebih kurang sama aja. Ya. Okey. Dalam hukum nun sakinah ataupun tanwin, nun mati ataupun tanwin ya, secara umumnya kita tengok di muka surat 61 sana ya. Secara umumnya dia ada 4 hukum yang besar ya, iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Jadi bila kita belajar tentang tajwid yang berkaitan dengan hukum nun sakinah ataupun nun mati serta tanwin, ada 4 hukum yang kita kena faham ya, kena tahu, iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Namun begitu, terdapat pula pecahan nama bagi hukum-hukum tertentu yang akan saya jelaskan nanti satu persatu. Kenapa perlu dijelaskan? Walaupun ya secara umumnya ada 4 hukum, tetapi bila kita belajar mendalami tajwid dalam bab hukum nun mati ini, dia ada lagi pecahan nama-nama tertentu. Ya, kita perlu tahu tentang pecahan nama-nama hukum ni kerana dia melibatkan bacaan. Ya. Jadi dia kata ada 4 hukum tu secara umum saja. Ya. Bila kita baca nanti dalam talaki, baru kita nampak ya ada lagi bentuk-bentuk bacaan yang ada nama tersendiri. Yang ini saya akan uraikan satu persatu setiap siri insya-Allah. Baik, kita tengok ya nun sakinah atau tanwin ni, yang pertama hukum izhar. Jadi izhar ni sendiri pun ada 2 izhar ya, satu izhar haki, satu izhar mutlak. Kemudian dalam hukum nun sakinah ni ada pula hukum idgham. Idgham ni pula ada 3 nama. Ya, idgham ma'al gunah kamil, idgham ma'al gunah naqis dan idgham bila gunah kamil. Jadi 3 hukum idgham ni bacaan dia berbeza. Jadi kalau kita belajar tentang idgham ma'al gunah atau idgham bila gunah, mungkin kita tak nampak ya tentang perbezaan terutama pada hukum idgham ma'al gunah. Di sana ada 2 bentuk bacaan. Satu dinamakan idgham ma'al gunah kamil, satu lagi idgham ma'al gunah naqis. Tentang istilah-istilah ni saya akan jelaskan nanti apa maksud dia. Dia walaupun dia dalam bahasa Arab, tapi masa kita uraikan dalam huruf-huruf tertentu, ayat-ayat tertentu nanti kita jelaskan dalam bahasa Melayu kita. Okey, hukum yang ketiga dalam nun sakinah ni iqlab. Iqlab ni juga disebut ikhfa majazi. Ya. Jadi kenapa dinama begitu? Pasal dia melibatkan bacaan. Dan yang keempat, hukum yang terdapat dalam nun sakinah dan tanwin ini adalah ikhfa hakiki. Pada ikhfa hakiki itu sendiri pun ada 2 bentuk bacaan, 2 nama yang melibatkan bacaan, iaitu ikhfa hakiki kubra, ikhfa hakiki sughra. Kedua-dua jenis ikhfa ni ada sedikit perbezaan dalam bacaan. Jadi bila kita tak tentukan nama-nama dia, nanti bacaan jadi sama aja. Bila kita kenal ini ikhfa hakiki kubra, yang ini ikhfa hakiki sughra, bacaan tu kita boleh bezakan nanti. Okey. Baik, kita pergi kepada muka surat yang ketiga. Iaitu di sana kita mengenali izhar halqi. Izhar halqi ni apabila nun sakinah atau tanwin, huruf yang berbaris selari, bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf hijaiyah, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha.
Jadi huruf-huruf ni, yang 6 huruf ni dia duduk di kerongkong. Dan nun tu sendiri, huruf nun dia duduk di hujung lidah, hujung langit ya, langit-langit depan tu. Ini kedudukan. Marah huruf kita mesti mahir ya. Jadi kita dah belajar tentang marah huruf sebelum ni, insya-Allah ya. Mungkin kita boleh bayangkan. Bila dia kata huruf izhar halqi ada 6. Itulah dia, hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Di mana kedudukan dia secara umumnya huruf-huruf ini duduk di kerongkong. Halqiyah. Itu yang dinamakan halqi, izhar halqi ya. Baik, kita tengok apa makna dari segi bahasa izhar itu. Izhar bermaksud jelas atau nyata. Itu dari segi bahasa ya. Makna dari segi istilah tajwid, melafazkan nun sakinah dengan jelas tanpa dengung. Yang ni ya. Ini penting. Bila kita belajar tajwid, kita kena rujuk kepada makna dari segi istilah. Yang ini yang membentuk bacaan kita ya. Makna dari segi bahasa tu secara umum saja. Ya. Halqi pula bererti kerongkong. Jadi izhar halqi bermakna jelas bacaan apabila nun sakinah bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf yang duduk di kerongkong. Apa dia huruf tadi? Yang 6 tadi itulah. Jadi contoh-contoh ada saya bekalkan dalam nota tu ya. Jadi apabila kita berjumpa dengan nun yang bertanda sukun, selepas dia salah satu daripada huruf kerongkong ni tadi, maka hukum dia izhar halqi. Bacaan dia hendaklah dijelaskan nun tu tanpa dengung yang panjang. Baik. Bila kita membahaskan tentang maksud tanpa dengung, bukan langsung tak ada sifat dengung ya. Sifat dengung tu masih ada pada nun, tetapi amat sedikit. Yang tu yang kita kena faham betul ya. Pasal apa? Sifat dengung adalah sifat lazimah ya, sifat semula jadi bagi huruf nun. Jadi ikut mana pun suara dengung tu masih ada. Cuma membezakan banyak sedikitnya dengung tu hukum ni tadilah. Jadi bagi izhar halqi, dengung dia agak jelaskan saja. Seperti contoh yang dibagi pada nota tu ya. Kalau kita perhatikan apabila nun sakinah bertemu dengan kha, kita pastikan di atas nun tu bertanda sukun, iaitu seperti anak bulan sabit ya. Itu bermaksud tanda sukun dah tu ya. Dan dia boleh berlaku dalam satu atau dua kalimah. Apabila nun yang bertanda sukun bertemu salah satu huruf-huruf izhar ni, dia boleh terjadi dalam satu kalimah atau dua kalimah seperti yang saya masukkan dalam nota. Bagi tanwin pula ya, apabila dia bertemu dengan salah satu huruf-huruf halqiyah ni tadi ya, keadaan tanwin itu kita perhatikan ya, kalau berbaris dhammah atau yang kita kenal dulu dengan baris hadapan, bentuk baris tu dia dalam lebih kurang seperti bentuk 69. Ya. Kalau berbaris fathah ataupun kasrah, baris dua atas atau baris dua bawah, keadaan tanwin tu dia berselari ya. Dia sama je kedudukan baris. Ini menunjukkan hukum izhar. Jadi bila membaca nun yang bertanda sukun berjumpa dengan kha contohnya, jadi bacaan dia jelaskan saja nun tu, jangan didengungkan. Wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. Jangan dibaca wal munkhaniqah. Ada tertangguh pula di situ ya, tidak. Jelaskan saja nun, terus saja ambil huruf yang di depannya. Begitu juga kalau huruf tu bertanwin ya, yang berbaris dua depan dalam bentuk 69. Ya. Alimun khabir. Alimun khabir. La'afun ghafur. Jangan dibaca alimun khabir. Yang ada lama sikit, tak mau. Ya. Bila berbentuk 69, ya, jelaskan saja. Kalau atas nun tu ada tanda sukun, jelaskan saja nun tu. Jangan pegang lama. Ya. Wa man haulaha yanhitun. Begitulah lebih kurang ya. Bila kita berjumpa salah satu daripada huruf-huruf
alfiah apabila sebelum dia nun yang bertanda mati itu sedikit dalam muka surat 3. Jadi kita tengok pada muka surat 4 cara bacaan dia dijelaskan di situ, iaitu jelaskan nun sakinah dan tanwin itu tanpa dengung. Itulah yang dikatakan izhar halqi. Tanda dia tadi di atas nun ada tanda sukun dan tanwin ni dalam keadaan selari. Mudah sangat untuk kita kenali hukum izhar halqi. Okey, kenapa dibaca dengan izhar? Yang ni Izwin, Aida, Rohaya kena hafal masuk Umi. Pasal akan keluar dalam periksa nanti. Okey, bila ditanya sebab dibaca izhar apa perlu dijelaskan nun tu tanpa dengung. Alasan dia sebab dia kedudukan nun dan salah satu dengan huruf-huruf izhar ni tadi, iaitu yang 6 tadi itu berjauhan. Dalam istilah tajwid dia panggil tabaun. Bila bertemu dua huruf ni dia panggil mutabaidain. Sebab itulah dia dibaca dengan jelas. Bila keadaan huruf berjauhan, dia tidak boleh didengungkanlah bagi nun. Nak senang faham, kita kena jelaskan nun tu. Seperti mana kalau kita bercakap dengan orang yang jauh dengan kita, suara kita tu kena jelas. Kalau yang dekat tu memadai dengan berbisik pun dia boleh dengar. Tapi kalau yang jauh tu kena jelas. Itulah lebih kurang dari segi bahasa. Tapi dalam bab nun sakinah ni maksud jelas di sini kerana berjauhan adalah nun tu dibaca tanpa dengung. Jelaskan saja hak nun. Okey Itu selesai bab nun sakinah yang melibatkan hukum izhar halqi. Boleh Boleh nampak Aida? Yang kedua izhar juga yang disebut izhar mutlak. Izhar mutlak ialah iaitu nun sakinah bertemu dengan waw ataupun ya. Salah satu dalam satu kalimah. Apabila nun sakinahnya dia tidak melibatkan tanwin dia cuma nun sakinah saja. Dia bertemu dengan waw ataupun ya dalam satu kalimah. Ini dinamakan izhar mutlak. Bila dikatakan izhar, mana bacaan dia jelaskan sajalah pada suara nun. Jangan dimasukkan suara nun itu ke dalam waw ataupun ke dalam ya. Itu dia berlaku pada 4 kalimah saja. Shin wa nun, qin wa nun, ad-dunya dan bunyanun. Ini 4 kalimah saja yang ada hukum izhar mutlak. Cara bacaan dia hendaklah dijelaskan nun tanpa memasukkan suara nun ke dalam waw ataupun ke dalam ya. Kenapa dilarang? Sebab dia akan mengubah makna. Yang tu yang tak boleh digabungkan. Sebab apa bila kita belajar lebih lanjut tentang hukum nun sakinah ni, pagi besok kita akan jumpa satu hukum idgham. So kita akan belajar jangan keliru nantilah. Bila nun sakinah bertemu dengan waw atau bertemu dengan ya, dia ada satu hukum lain yang perlu didengungkan. Tetapi dalam keadaan bila pertemuan itu berlaku dalam satu kalimah yang melibatkan 4 kalimah ni sahaja, maka dia tidak boleh digabungkan. Dia perlu dibaca dengan jelas. Nama dia izhar mutlak. Okey, untuk penjelasan lanjut saya nak tunjukkan dalam bentuk point mudah-mudahan ini lebih jelas. Boleh? Okey, sekejap saya nak keluarkan dulu PowerPoint saya. Tolong bagi kat dia. Dia tak termasuk dalam grup yang apa ni. Ya betul. Bagilah kat dia tu. So, tolong Win. Terima kasih Win.
Sekejap nak share apa ni. Okey, boleh nampak ke slide saya? Alhamdulillah. Baik. Ini slide untuk kita malam ni yang bertajuk Nun Sakinah dan Tanwin siri 1, Izhar Halqi dan Izhar Mutlak. Baik, kita tengok seterusnya. Okey, sebelum tu saya nak kongsi ni tahap gunah. Ini sebagai tambahan ada dalam kitab tapi dia di belakang-belakang nanti. Jadi biar awal-awal kita tahu dulu tentang tahap-tahap gunah ni. Semoga dapat membantu semasa bertaraki nanti. Okey, bagi bacaan dengung yang melibatkan huruf nun dan mim, di sana terdapat 5 tahap dengung. Iaitu yang dinamakan musyaddadah, iaitu apabila kita berjumpa dengan nun dan mim yang bersabdu. Jadi dengung dia adalah tahap paling sempurna. Bermaksud mesti didengungkan 2 harokat. Jangan kurang daripada 2 harokat. Bagi nun yang bersabdu. Yang kedua, tahap dia yang disebut mudghamah. Dengung ini juga perlu dibaca dengan 2 harokat pada hukum idgham ma'al ghunnah nanti. Bila ada hukum idgham ma'al ghunnah, terutama pada hukum idgham ma'al ghunnah naqis, apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan waw ataupun ya, perlu didengungkan 2 harokat. Kenapa saya tekankan di sini? Kerana ikut pengalaman masa kita menyemak bacaan, hukum idgham ma'al ghunnah naqis ni masih lagi ada yang tertinggal untuk mendengungkan dia dengan kadar 2 harokat. Nampak kedudukan dia di nombor 2 tu, mudghamah. Dan tahap dengung yang ketiga adalah mukhfah. Mukhfah ni bermakna bagi hukum ikhfa. Apabila melibatkan hukum ikhfa, dengung dia di tahap yang ketiga. Juga perlu didengungkan dengan kadar 2 harokat. Dan yang keempat, tahap muzharah. Muzharah ni bagi hukum izhar. Yang kita belajar malam ni. Jadi dengung dia di tahap yang keempat. Kenapa? Dia tidak sampai 2 harokat dengung dia. Sekadar jelaskan saja dan teruskan bacaan. Tidak seperti yang di atas, 3 yang di atas tu. Dan yang kelima, mutaharikah. Mutaharikah ni bermaksud huruf nun dan mim yang berbaris. Bermaksudnya, dengung dia masih ada lagi. Itu yang diletakkan di martabat yang kelima. Kenapa? Sifat dengung ini adalah sifat lazimah bagi mim dan nun. Yang tu sebab dia. Baik. Yang penting ni adalah kita mengenali tentang makhraj nun, di mana kedudukan dia di hujung lidah, hujung langit-langit hadapan. Ini mesti kena faham bila kita membaca Al-Quran, huruf ni mesti kita dah mahir. Bila melibatkan huruf nun, lidah kita dah tentu berada di hujung lidah, hujung langit-langit. Baru dapat suara nun yang sempurna. Manakala makhraj gunnah, iaitu di rongga hidung ataupun khoisium, sama ada di hujung, tengah ataupun pangkal hidung. Ini bergantung kepada hukum nun itu. Sama ada nun yang bersabdu ataupun dalam hukum nun yang digabungkan ataupun dalam hukum digabungkan secara samar-samar. Ini kita akan belajar satu persatu. Jadi gunnah ini adalah salah satu sifat nun. Sifat nun ada 6, salah satu yang dominan adalah gunnah. Baik, ini dia makhraj. Perhatikan kedudukan makhraj di mana hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha duduk di kerongkong, di kerongkong sini, sedangkan nun duduk di hujung lidah, hujung langit-langit. Jadi di situ kedudukan
uh, yang dikatakan tamaud, berjauhan ya, ujung lidah satu huruf dan baki huruf yang 6 ni duduk di kerongkong. Maka sebab itulah dijelaskan bacaan. Baik, dalam matan dia sebut ya tentang hukum nun sakinah ni ya, wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa izharun idghamu wa qalbun ikhfa. Yang bermaksud bermula hukum tanwin dan nun sakinah itu ada izhar, idgham, qalb ataupun iqlab dan ikhfa. 4 ya secara umum. Tetapi bila kita belajar nanti kita akan dapat tambahan-tambahan bagi pecahan sebagai izhar tadi ya, kita ada 2 hukum. Idgham nanti kita akan tengok pecahan dia, itu juga dengan ikhfa. Baik, ini dia ya pecahan-pecahan hukum ni tadi. Ya, bila kita belajar nanti izhar halqi, izhar mutlak, idgham ma'al gunah kamil, idgham ma'al gunah naqis, idgham bila gunah, iqlab dan ikhfa hakiki. Ya, ini secara umumnya. Ada lagi pecahan-pecahan ya, terutama pada ikhfa hakiki ni nanti. Kita akan belajar yang ni. Okey, tadi kita dah mengenali tentang nun sakinah apabila hukum nun ni ya. Kita akan jumpa dalam keadaan begini ya. Bila kita belajar hukum nun ni nanti, pertama kita akan nampak nun dalam keadaan bersabdu. Yang ini yang martabat yang pertama. Wajannat. Dengung ni mesti di pangkal hidung. Ya. Kita akan jumpa juga nun yang tidak berbaris ya. Unzila. Dengung ini ya, dia di tengah hidung. Dan kita jumpa juga di atas nun bertanda sukun. Ini izhar. Min ya, ataupun munkhom. Begitu juga baris tanwin. Ada yang selisih, ada yang selari, ada yang berbentuk 99 bagi baris dhammah ni, ada yang berbentuk 69. Ini secara umum ya. Ini semua memberi maksud nama-nama hukum bagi nun sakinah ataupun tanwin. Jadi untuk malam ni kita belajar nun sakinah ya, yang ada tanda sukun di atas dia seperti anak bulan ni, anak bulan sabit, dan baris 2 yang berbentuk 69 dan selari. Itu adalah hukum izhar halqi. Baik, yang ini tadi ya, sebagai ulangan sedikit ya. Bila kata macam untuk apa menentukan cara bacaan, ya, dia kata sunyikan. Setengah kitab tajwid disebut sunyikan. Yang ini jelaskan suara nun, sukun atau tanwin, iaitu tanpa dengung sebelum membaca huruf selepasnya. Bila kata tanwin pula, apa itu tanwin? Tanwin ialah baris 2 atas, bawah ataupun hadapan yang terdapat pada huruf-huruf hijaiyah. Ya. Jadi huruf ni boleh jadi salah satu daripada 28 huruf tadilah. Di atas dia tu ada tanda baris 2. Itulah tanwin. Baik. Tanwin ni apa? Bentuk barisnya adalah selari bagi hukum izhar halqi. Ya, baris 2 ini membawa suara nun. Jadi dalam hukum izhar halqi, baris 2 ni selari dan kita kena faham. Bila huruf bertanwin bermaksud dia membawa suara nun sukun atau nun mati ataupun nun sakinah. Kena faham ya. Di dalam tanwin ada suara nun sukun. Sekejap Baik, seterusnya tengok ini huruf-huruf izhar halqi tadi ada 6. Jadi yang dalam kurungan tu ya, arhin ahu. Ini adalah dia punya rangkai kata kalau kita nak menghafal huruf-huruf izhar halqi. Bila kita belajar matan, benda-benda ni adalah wujud dia macam mana kita nak menghafal setiap huruf. Setiap hukum kita tak payah ada ingat dia punya huruf, kita ingat dia punya rangkai kata saja. Kita boleh dapat mengingat huruf-huruf yang berkaitan dengan hukum izhar ke, huruf-huruf hamas ke, huruf-huruf istilah ke. Nanti saya akan tunjukkan.
Baik, ini kata Imam Ibn Al-Jazari ya, maka di sisi huruf halqi hendaklah kamu izharkan. Ini dalam matan dia sebut ya. Apa ini sebagai tambahan. Kita pun tak belajar matan nanti ya, kita kenali hukum sajalah. Ini saja saya masukkan. Ini tanda izhar halqi. Apabila nun bertanda sukun, dia boleh jadi berada di dalam satu kalimah ataupun dalam pertemuan dua kalimah. Cuma bagi tanwin, dia sentiasanya berada di kalimah yang berasingan. Mana kata tanwin dia akan duduk di huruf terakhir dalam kalimah tu. Dia tidak boleh duduk di awal kalimah ataupun di tengah kalimah. Ya? Baris dua ni. Ni kalau kita perhatikan ni. Ini semua tanda izhar halqi. Nun yang bertanda sukun ataupun baris dua yang selari ataupun baris dua hadapan berbentuk 69. Ya. Ini contoh-contoh yang ada di dalam nota ya, sebahagiannya bagi huruf kha, wain ya. Jadi bila kita baca, maka jelaskan sajalah. Wal munkhaniqah min khasyatillah alimun khabir. Jelaskan saja ya. Fasayun ghidun min ghillin ta'malun la'afuun ghafur. Hukum-hukum izhar halqi semua dibaca sama ada nun sukun atau tanwin itu tanpa dengung. Begitu juga contoh-contoh yang lain, samalah bacaan pada nun yang bertanda sukun ataupun tanwin yang selari. Ini contoh-contoh bagi pertemuan dengan huruf-huruf halqiyah. Okey. Terusnya kita tengok ya. Sekejap ya. Tahap-tahap izhar. Okey, ini juga kita perlu tahu ya sebagai tambahan ilmu tambahan. Dalam hukum izhar, kedudukan huruf ni ya, dia ada tahap-tahap tertentu. Ya. Seperti tahap yang paling tinggi yang teratas adalah bagi hamzah dan ha, tahap pertengahan pada ain dan ha, tahap terendah bagi huruf ghain dan kha. Kenapa begitu? Apa perlunya kita tahu ni? Supaya dengung kita itu dipelihara. Terutama apabila dia bertemu dengan huruf di tahap terendah seperti ghain dan kha. Ya. Jangan ada unsur-unsur gabung antara nun sakinah atau tanwin tadi dengan huruf ghain dan kha. Yang itu yang dia suruh kita jaga. Tapi alhamdulillah ya, setakat yang kita semak tidak adalah unsur-unsur gabung tu. Tetapi untuk maklumat, ada qiraat yang menggabungkan ya. Itu kita tosah inilah ya. Tosah katakanlah itu bacaan tertentu ya. Bagi kita apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang duduk di kerongkong ni, hendaklah dijelaskan dengung pada nun ataupun pada tanwin. Yang itu saja yang perlu kita amalkan. Baik, sebab dibaca izhar tadi ya, yang ni akan keluar dalam periksa Aida ya, kerana makhraj nun adalah berjauhan dengan makhraj huruf-huruf halqiyah. Yang tu sebab dia. Seperti mana nun duduk di hujung lidah ataupun gusi hadapan, sedangkan huruf-huruf izhar ni tadi duduk di sekerongkong. Yang ini kedudukan dia. Ya, jauh. Yang disebut taba'un. Istilah tajwid disebut taba'un. Bila bertemu nun dengan ghain disebut mutaba'idain. Pertemuan dua huruf ni mutaba'idain lah. Kalau secara jamaknya disebut taba'un sahaja. Baik. Sebagai rumusan ya, untuk mengenali izhar halqi melalui tanda baris. Ini lagi mudah ya, kalau kita tak nak hafal pun huruf-huruf dia, mungkin kita tak ingatlah apalah huruf izhar halqi ni. Memadai kita perhatikan kepada tanda yang ada di atas nun tu ya. Contoh kalau nun yang bertanda sukun itu adalah izhar halqi, atau baris dua hadapan berbentuk 69, ataupun baris dua atas yang berselari. Begitu juga baris dua bawah berselari juga.
maka bacaan dia jangan didengungkan. Contoh, wayan aun azabun azim Qur'anan Arabiyya wa jannatin alfafa. Jadi jelas tengok situ ya, tidak didengunkan pada nun yang tersukun ataupun baris tanwin yang bentuk 69 ataupun baris yang selari. Boleh nampak ya. Baik, jelas ya setakat ini. Kalau ada kemuskilan nanti ya, boleh masa talaki nanti, bolehlah. Adalah soalan kali ini kan. Barulah kita tahu apa yang kita tak tahu ya. Kita dah melepasi zon tak tahu apa yang kita tak tahu. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita tengok pada izhar mutlak. Izhar mutlak iaitu izhar yang di mana nunnya, nun sakinah bertemu waw dan ya dalam satu kalimah bagi 4 kalimah ni sahaja ya. Bunyanun, adunya, kinwanun, sinwanun. Jadi jangan didengungkan pada nun tu. Ya, pada kalimah ad-dunya, kinwanun ataupun sinwanun ataupun bunyanun. Ya, kita tengok contoh-contoh pada ayat dia nanti. Kenapa tidak dibenarkan kita gabungkan nun ke dalam waw ataupun ya? Kerana dia mengubah makna. Ini sebagai contohlah. Dunia tu yang berasal perkataan dani yang bermakna rendah kalau digabungkan ad-dunya, jadi makna dia akan berubah. Begitu juga pada kinwanun kalau dimasukkan kinwanun dia memberi maksud berulang ataupun menyerupai. Asal dia berumpun atau bercabang, tapi boleh digabungkan dia bertukar makna nanti menjadi menyerupai pula. Okey, ini contoh ni bagaimana membaca hukum izhar rangki seperti yang kita dah tahu, jangan didengungkan. Ya. Illa khizyun fil hayati dunya wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannat wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Ya, ada nun yang bertemu dengan wam ni jelaskan saja ya. Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa saffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu contoh-contoh bagi hukum izhar mutlak. Okey, ini tambahan. Dalam kitab ni dia akan terangkan di akhir tapi kita ambil awal-awal kerana kita selalu membaca kan surah-surah ni. Okey. Dia juga melibatkan hukum izhar di mana nun yang dibaca izhar dan saktah. Yang pertama kita tengok di sini, perkataan yang mempunyai suara nun sakinah secara lafaz bukan tulisan. Maksudnya kita baca ada suara nun tapi nunnya tak nampak dalam tulisan. Cuma dia ada dalam sebutan. Seperti surah Yasin di mana suara nun tu dia terdapat di dalam sin. Yasin di akhir dia tu. Di akhir ni ada suara nun. Jadi masalah di sini, kalau kita wasolkan ayat pertama dengan ayat yang kedua, suara nun yang ada di dalam sin tu jangan digabungkan dengan huruf waw di awal ayat yang kedua. Contoh yang digabungkan dia akan bunyi beginilah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Seolah-olah nun tu dia masuk ke dalam waw. Bacaan ini adalah dilarang dalam qiraat Hafs an Asim Thoriq Shatibi. Jelaskan nun yang ada di dalam sin sebelum kita mengambil huruf waw di awal ayat yang kedua. Contoh,
Yasin wal Qur'anil Hakim. Walaupun kita berhajat untuk sambungkan dia, ya, jangan digabungkan suara nun yang ada dalam sin tu masuk ke dalam waw. Jelaskan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Contoh, ya. Tetapi walau bagaimanapun bacaan itu adalah dilarang, ya. Tidak digalakkan, ya, pada huruf-huruf muqatta'ah dibaca bersekali dengan huruf-huruf yang sempurna kalimat dia. Jadi pisahkan. Ayat pertama tu huruf-huruf muqatta'ah, ya, huruf potong ataupun huruf-huruf ringkas, maka selesaikan satu persatu. Selesaikan ayat yang pertama, ya, dengan sin tu, dah habis, ambil nafas baru dan suara yang baru, mulakan bacaan bagi ayat yang kedua. Itu maksud dia. Taklah dibaca dengan jelas suara nun yang terdapat di dalam sin. Jadi untuk maklumat, sin tu dieja dengan sin, ya, nun. Kan? Jadi nun yang ada dalam sin telah kena jaga, dibaca izhar. Apabila dia bertemu dengan waw di awal ayat yang kedua. Okey, satu lagi kita tengok di sini, ya, surah Al-Qalam, ya. Yang ni. Juga jangan diwasalkan, ya, selesaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi kadang-kadang ada juga yang baca terlajak, ya, baca laju. Hati-hatilah, jangan sampai suara nun, ya, yang ada di dalam nun tu masuk ke dalam waw. Sebab apa? Suara nun muqatta'ah ni dia dieja dengan nun, waw, nun. Nun sukun asli yang ada dalam nun tu, yang tu kena jaga, jangan nampak seolah-olah dia digabungkan dengan huruf waw. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nampak seolah dia digabungkan secara nakis. Tak mau macam tu. Jadi ada baiknya diwakafkan nun tu bersendirian, barulah kita ambil wal qalami wa ma yasturun. Itu kaedah dia. Baik, di sisi riwayat Hafs melalui aliran As-Shatibi, tidak boleh diidghamkan nun sakinah itu ke dalam huruf selepasnya. Hendaklah dibaca secara izhar nun setelah dipanjangkan huruf mad pada nun dan sin dengan 6 harakat. Jika memilih membaca secara wasal, menyambung. Maksud dia, kalau kita nak baca secara sambung terus, hendaklah baca selesaikan satu persatu. Sama ada nun tu dibaca 6 harakat pada huruf mad, nun, waw, nun, pada waw tu dibaca 6 harakat, setelah diizharkan nun, barulah diambil suara waw. Begitu juga adalah dengan Yasin tadi. Tapi yang terbaik bacaannya jangan disambung, jangan diwasal. Itu yang paling baik. Dan satu lagi kita tengok di sini, perkataan yang wajib saktah padanya dan dilarang idgham ataupun izhar di sisi riwayat Hafs an Asim melalui aliran As-Shatibi. Iaitu surah Al-Qiyamah ayat 27 ni ada hukum saktah. Maka raikan saktah. Wa qila man raqa. Man ra, di situ kena ambil 2 harakat. Kita saktahkan dulu. Kalau kita tak cukup 2 harakat, dia seolah-olah akan menjadi bacaan izhar. Contoh bacaan izhar begini. Wa qila man raqa. Begitu. Sepatutnya saktah berhenti. Maksud saktah berhenti, memutuskan suara tanpa memutuskan nafas. Suara tanpa memutuskan nafas. Dan meneruskan bacaan dengan suara baru, nafas yang sama. Itu maksud dia. Jadi bagi gap sikit. Bila kita matikan nun tu, berhenti sekejap. Sekadar 2 harakat, baru kita bariskan ra. Wa qila man
rokok. Itu kaedah baca ya. Jangan diizharkan, jangan diizhar atau diidghamkan ya. Yang diizharkan bunyi dia begini. Wa qila man rokok. Ya. Dia kata mungkin ingat saktah begitu, tapi itu adalah bacaan izhar. Ataupun dia gabungkan. Wa qila man rokok. Satu lagi bacaan yang digabung, dia bunyi begini. Wa qila man rokok. Ada suara begitu. Ya. Jadi elakkan bacaan izhar ataupun idgham. Sama ada idgham bila gunah atau idgham mal gunah. Hilangkan suara nun masuk ke ra tu. Memadai dengan kita berhenti sebentar, sekadar 2 harakat pada nun tanpa memutuskan nafas dan teruskan bacaan selepas tu dengan rokok. Jadi kalau kita maksud saktah bermaksud dia memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas sekadar tidak lebih 2 harakat dan meneruskan bacaan dengan nafas yang sama. Ya. Okay. Boleh nampak setakat ini ya. InsyaAllah ya. Baik, seterusnya kita akan berjumpa pada 18 hari bulan 7 2021 ya, besok jam 9 pagi ya. InsyaAllah untuk tajuk idgham. Boleh? InsyaAllah ya. Baik, setakat ini nampak ya tentang keadaan dalam izhar halqi dan hukum-hukum yang kadang-kadang boleh mempengaruhi bacaan izhar halqi. Ya, hati-hatilah bila kita berdepan dengan keadaan yang hukum perlu disaktahkan ya, maka elakkan ataupun dalam huruf-huruf muqatta'ah yang dalam hukum bawatihus suar ya, disebut hukum bawatihus suar ataupun huruf-huruf bawatih. Yang ini kita ada satu tajuk nanti ya, bagaimana untuk membaca huruf-huruf bawatih ataupun huruf-huruf muqatta'ah tadi. Itu pun ada perbahasan yang panjang juga supaya kita boleh faham bagaimana nak baca huruf-huruf potong tu tadi. Di sana juga ada hukum mad lazim, ada hukum ikhfa yang perlu kita faham betul-betul. Tapi untuk malam ni kita kenali dulu hukum izhar halqi. Boleh nampak Win? Raya? InsyaAllah. Besok kita akan bahas tentang hukum idgham pula. Yang ini juga penting ya, kerana dia banyak membentuk bacaan yang sempurna dalam, terutama dalam dengung. Izhar ni banyak melibatkan idgham untuk besok ya. Idgham ni banyak melibatkan bacaan dengung bacaan gunah. Ini cukup penting. Pasal hukum ni cukup banyak dalam bacaan kita. Begitu juga dengan izhar. Izhar ni saya perhatikan tidak ada masalah. Cuma pada hukum idgham. Idgham ni masih lagi ada yang terlepas pandang. Tak apa, insyaAllah besok kita akan dalami masalah bacaan idgham. Boleh? InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. InsyaAllah pasal apa kita belajar ni tak boleh lama-lama sangat. Aida. Nanti boring. Ya. Memadai kita ambil sedikit. Kita nak kenal saja hukum-hukum ni. Jadi bila dah dicantumkan keseluruhan besok baru kita nampak mudah tajwid ni. Jangan disusahkan dia. InsyaAllah. Baiklah ya. 1-2 soalan. Kalau ada yang ingin nak bertanya sebelum kita tangguh pertemuan kita ni. Silakan. Ustaz. Ya, silakan. Huruf ra tu kan dia tak termasuk dalam macam hukum izhar kalau dia bukan dalam kena baca dalam sakta tu. Bukan. Dia jangan kita nampak dia seperti izhar. Dia kata tadi jangan dianggap sebagai hukum izhar, jangan dibuat dia sebagai hukum idgham. Dia hukum tersendiri, Iman. Hukum saktah. Wa qila man
Nak kata dengung pun tidak, nak kata izah pun tidak, pasti dia terberhenti panjang 2 harakat. Itu saktah. Saktah ni dia ada juga perbahasan tentang saktah, kenapa perlu saktah. Kita akan masuk juga tajuk itu. Saktah latifah ada, saktah nakirah ada, macam-macam nama ada dalam bab saktah ni sendiri. Yang bacaan kita tu saktah latifah. Jadi kita kena matikan dan nun tu tadi dengan memutuskan suara 2 harakat. Dia tidak berkaitan dengan hukum nun. Ada lagi kita akan perhatikan hukum yang tidak terkait dengan hukum nun, iaitu dalam pertemuan 2 sukun. Itu juga satu lagi yang kita kena faham. Jadi untuk malam ni kita nampak jelas pada hukum izhar dulu. Itulah dianya izhar halqi, insyaAllah. Jadi yang ini kita akan masa bertalaki yang ini kita akan selalu berinteraksi supaya lekatlah dia ilmu terlekat dengan pengetahuan kita Bukan nak dera pula kalau saya tanya nanti Iman ya ada, semoga kita nak gelok dia balik je supaya tidak lupa Win insyaAllah. Ustaz, patut katanya saktah tu macam mana nak kenal? Macam nak cam? Okey. Di dalam Al-Quran kita ada 4 tempat saja yang ada hukum saktah raya Ada 4 tempat. Pertama di dalam surah Yasin, kedua di dalam surah Al-Kahfi, ketiga di dalam surah Mutaffifin Al-Qiyamah, yang keempat dalam Mutaffifin. Ini tempat saja. Dan satu lagi harus kita saktah dalam surah Al-Haqqah. Nak ambil pun boleh, tak ambil pun boleh. Tetapi dalam 4 surah ni afdalnya sila ambil saktah. Yasin, Kahfi, Qiyamah dan Mutaffifin. Bagaimana nak mengenal dia taman tempat saktah? Di atas kalimah yang kena ada hukum saktah tu dia tulis huruf sin. Ada huruf sin di atas tu raya. Nanti ingatkan saya akan tunjukkan masa talaki nanti tempat saktah dan tandakan. Kita tanda siap dalam Al-Quran nanti. Jadi bila kita membaca tu kita dah tahu awal dah. Dia senang saja nak mengenali hukum saktah. Ada 4 tempat tu saja. Jadi ambillah Tapi yang jadi masalahnya mungkin di dalam surah Al-Kahfi. Kerana saktah itu berada di hujung ayat dan ayat itu panjang pula ayat. Tapi tidak ada masalah sebenarnya bila kita tahu teknik dia nanti. Dan insya-Allah saya akan tunjukkan bagaimana kita nak ambil saktah. Pasal itu afdalnya ambil. Nak ambil kan ayat dia panjang. Macam mana cara nak ambil tu? Jadi kita boleh atur bacaan kita tu. Nanti Raya tu mengingatkan masa bertalaki kan. InsyaAllah. Ustaz, ada soalan dari Haizatul Izzati ni, dia tanya tahapan izhar tu bergantung kepada lokasi makhraj izhar ke? Ya, betul. Yang paling teratas sekali Hamzah dan Ha. Kerana dia paling jauh. Di pangkal kerongkong, nun di hujung lidah. Jauh lah. Naik ke atas sikit dah hampir sikit lah dengan nun tadi, iaitu Ain dan Ha. Naik ke atas lagi, jadi akan jumpa Hoi dan Ko. Dah hampir dengan itulah tahap dia. Kerana dia melibatkan bacaan. Jadi bila keadaan yang lebih hampir dengan nun tu, hati-hati Jangan suara izhar nun tu nampak macam tak cukup. Kalau dengan Hamzah dan Ha, jelas. Man amana billah. Mati kan betul nun tu nampak di situ Kalau dengan Ho ataupun Hoi nanti kan kadang-kadang cepat sangat. Macam kita tak tertelan huruf orang kata. Nun tu seolah macam tertelan, tertinggal. Kerana nak ambilkan Hoi dan Ho tu. Tapi ini tak banyak yang berlaku lah dalam bacaan kita. Alhamdulillah. Betul kata Izzati tadi. Tahap dia bergantung pada kedudukan dia di rongkong tadi tu. Yang jauh dengan nun tu teratas, yang di tengah tu terendah, dan yang paling dekat dengan nun tu itu yang paling dekat dengan dia lah. Terendah. Yang tengah ni sederhana.
Ya, tahap-tahap ni dia banyak membantu dalam bacaan dah untuk kita mengelokkan bacaan dia. Dan pada hukum-hukum ikhfa juga kita akan tengok juga tahap-tahap gitu Ini untuk menghalusilah bacanya Tapi kita boleh baca, kenali hukum, boleh bacakan hukum Islam tu cara umum tu dah cukup bagus dah. InsyaAllah. Boleh InsyaAllah. Mula-mula nanti kita dah faham sikit-sikit nanti masa bentar lagi tu boleh lontarkan soalan-soalan yang agak menjadi kemuskilan ataupun kalimah-kalimah tertentu yang kita nak baca macam mana boleh kita kongsi dalam masa bentar lagi nanti insyaAllah. Baiklah kita akan berjumpa pada pukul 9 pagi besok untuk tajuk idgham. Ini juga penting, ini paling penting idgham dan ikhfa. Ikhfa kita akan buat minggu depan. Untuk besok kita akan bawa tajuk idgham. Ada 3 idgham al-gunah kamil, idgham al-gunah nakis dan idgham bila gunah. Bagaimana membacanya insyaAllah Ini kenapa dalam semakan masih ada lagi orang kata ciri-ciri tidak sempurnanya hukum idgham. InsyaAllah. Wallahu a'lam mudah-mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita dengan Al-Quran Tugas kita orang kata berkongsi ilmu dan kita mencari ilmu. Untuk memahaminya adalah kita minta dengan Allah Ta'ala InsyaAllah dia akan fahamkan kita. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu pertemuan kita hingga besok Kita tutup dengan doa dulu sama-sama insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.